Kerajaan Negeri Sabah hargai pengorbanan pejuang terdahulu. Perkembangan lanjut kita bersama Suaran Shah. Silakan Suaran. Baik Zahira, Kerajaan Negeri menghargai pengorbanan pejuang terdahulu dalam mempertahan kedaulatan negara. Ianya akan dijadikan iktibar untuk terus berusaha mempertahan sekaligus melindungi kedaulatan negara. We appreciate their sacrifices, and that is why every year we pay respect for their sacrifices, and we also can learn from their sacrifices how to give your best to defend your country. Beliau ditemui pemberita selepas mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam upacara memperingati mangsa-mangsa perang Petagas di Tugu Peringatan Petagas. Kira-kira 1,200 orang hadir memberi penghormatan dalam upacara tahunan ini bagi memperingati 196 gerila yang terkorban dalam pembunuhan secara beramai-ramai oleh tentera Jepun pada 21 Januari 1944. Upacara dimulakan dengan tiupan last post disusuli bertafakur bagi mengenang mereka yang terkorban. Selesai istiadat meletakkan karangan bunga, upacara diteruskan dengan tiupan ros sebelum upacara berakhir. Pemain industri pelancongan di Sandakan perlu mengemukakan permohonan peruntukan kepada Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS dan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK bagi pembinaan jeti pelancongan di daerah itu. Jeti itu penting bagi meningkatkan sektor pelancongan sekaligus menarik ramai pelancong untuk menerokai pulau-pulau di Sandakan. Actually, make it in writing to our ministry and the MOTEK also, so that we see what we can do about it. No? The permohonan untuk peruntukan to build this kind is not easy. It will take some time, but we will have to do it. Otherwise, kita cakap-cakap tak guna. Bincang-bincang tidak guna. Kita mesti ada action. Apa action kita? Kita bermohon, we write letters. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam program Makan Malam dan sesi dialog bersama pemain industri pelancongan di Sandakan. Beliau juga mahu semua pengusaha pelancongan bekerjasama menambah baik fasiliti, penginapan dan destinasi makanan mencukupi menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026. Selain itu, syarikat penerbangan juga dapat menyediakan lebih banyak penerbangan terus ke Sandakan pada masa akan datang. 1,833 peranti berupa tablet diagih kepada 49 sekolah terpilih di 24 pejabat pendidikan daerah PPD di negeri ini menerusi program Anak Kita SPM 2025. Penyerahan disempurnakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif dan Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adnan di Ibu Negeri. Ketika ditemui pemberita, Datuk Muhammad Arifin yang juga Exco Agama dan Pendidikan memberitahu peranti yang diberikan sebagai medium utama dalam pelaksanaan Home Smart Schooling di samping meningkatkan kemahiran dalam penggunaan teknologi digital. Jelasnya kerajaan bersedia melakukan perubahan seiring teknologi digital bagi meningkatkan daya saing dan kemajuan lanskap pendidikan negara. Dan insyaAllah kerajaan negeri akan mendukung usaha ini di samping memberikan fokus kepada beberapa perkara seperti yang disebut oleh yang berbahagia Ketua Pengarah tadi. Kita fokus berhubung dengan usaha memertabatkan bahasa Melayu dan memperkasa bahasa Inggeris. Ini kita akan buat pada tahun ini. Program Anak Kita merupakan inisiatif Kementerian Keuangan MOF dan Kementerian Pendidikan KPM sebagai sebahagian usaha memastikan tiada pelajar berdepan masalah pembelajaran pasca pandemik serta menangani isu keciciran pembelajaran literasi dan numerasi. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS memeterai memorandum persefahaman MOU dengan sebuah syarikat iaitu Zekon Berhad bagi usaha sama membangunkan projek perumahan pelajar. Projek dengan anggaran nilai pembangunan kasar GDV berjumlah 1.3 bilion ringgit itu akan dibangunkan di tanah milik MUIS seluas 6 hektar bersebelahan Fakulti Perubatan Universiti Malaysia Sabah UMS.
Pemeteraian MOU disempurnakan yang dipertua MUIS, Datuk Seri Panglima Yahya Hussein dan Setiausaha MUIS, Ramlan Awang Ali, manakala Zekon Berhad diwakili pengarah urusan kumpulan, Datuk Zainal Abidin Ahmad dan pengerusi Zekon Engineering Sabah Sendirian Berhad, Datuk Abdul Kadir Roslin. Ia disaksikan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, mewakili Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji G. Nor. Projek yang dilaksana dalam 3 fasa itu akan membina 1,610 unit pangsapuri yang mampu menampung hampir 7,000 pelajar tempatan dan antarabangsa serta kaki tangan selain dilengkapi pelbagai kemudahan. Projek yang dijangka bermula akhir tahun ini bakal menjadi perintis menawarkan konsep pembangunan serba moden dan komprehensif. Selain itu, ia mewujudkan lebih 600 peluang pekerjaan meliputi sektor profesional, pentadbiran dan buruh. Dua beradik bukan beragama Islam antara 101 peserta mengikut program khatan perdana anjuran Dun Kukusan yang berlangsung di Masjid Baitur Rahman, Kampung Muhibah Bal, Tawau. Bapa kepada dua adik-beradik itu, Johannes Ado, berkata beliau dan isteri mendaftarkan anak mereka dalam program itu selepas mengetahui kelebihannya termasuk penjagaan kebersihan dan kesihatan. Johannes berkata tradisi berkatan juga pernah dilakukan dalam keluarganya. Aku dengan isteri saya sudah berfikir panjang untuk kesihatan anak. Salah satunya kami kasih ikut dulu supaya orang tahu apa arti itu berkatan. Antara kami dulu, adik-beradik kami separuh pun memang pernah dibuat begini oleh orang tua kami. Sementara itu, Adun Kukusan Datuk Rina Jainal ketika ditemui pemberita memberitahu amalan berkatan sudah diterima pakai oleh semua masyarakat. Ini tidak semestinya hanya tertakluk kepada orang Islam, tetapi juga orang bukan Islam. Kerana mereka banyak rata-rata sudah menyedari bahawa kelebihan bersunat itu sendiri adalah menyumbang kepada faktor higienik dan sebagainya. Datuk Rina berkata kaedah berkatan menggunakan teknologi laser menjadi pilihan masyarakat masa kini berbanding kaedah berkatan secara tradisional. Program ini turut mendapat kerjasama daripada Jabatan Kesihatan, Ahli KRT Muhibah Bal dan Jawatan Kuasa Masjid Baitur Rahman Muhibah Bal. Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah Perkis komited bekerjasama dengan pelbagai pertubuhan Islam dalam mengembangkan pendidikan Al-Quran kepada umat Islam di Sandakan. Ketua Bahagian Perkis Cawangan Sandakan, Noraini Sulong berkata, kitab Al-Quran bukan sahaja tunjang dalam mendepani cabaran kehidupan, malah kunci melahirkan modal insan berperibadi mulia. Kerjasama itu menunjukkan daya usaha mendidik serta mendalami kitab Al-Quran, merangkumi sudut pemahaman surah, cara bacaan dengan betul, meliputi peringkat kanak-kanak hingga dewasa. Program sebegini bukan berhenti di sini saja. InsyaAllah saya harap akan bersambung di lain program. Dan saya selaku daripada Perkis Daerah Sandakan mengalu-alukan juga kerjasama daripada pihak penganjur. Beliau ditemui RTM dalam majlis perasmian program Bengkel Asas Tajwid 2.0 eksklusif di Sandakan. Kerjasama itu turut disambut baik. Ia merupakan wadah sebagai satu metodologi ataupun pendekatan kaedah kita untuk mendekatkan masyarakat untuk kembali mengenali atau mempelajari ilmu Al-Quran, khususnya berkaitan dengan tajwid. Baik, kita juga membantu agensi seperti Jabatan Ahli Agama Islam yang seringkali mengadakan majlis program yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebenarnya ilmu tajwid ini sangat penting tetapi tidak ramai yang mengetahui dengan mendalam. Yang mana ilmu tajwid ini sebenarnya begitu penting kita amalkan, kena mengikut hukum kan. Belajar secara teori tajwid itu dan mengamalkannya adalah fardu kifayah. Tetapi ramai yang tidak mengambil berat. Lebih 200 peserta terdiri pelajar, penjawat awam dan suri rumah menyertai bengkel anjuran institusi agama Sandakan dan Perkis ini. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kita kembali bersama Zahira dari Sungai hingga Segara Palestin Pasti Merdeka. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran.